Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Erwan Syamsual. Hari ini saya ingin membentangkan tentang mengenal pasti kegiatan ekonomi kawasan perumahan saya. Cadangan projek di kawasan tempat tinggal saya ialah tapak pasar pagi Sabtu yang ditempatkan di U12 Desa Alam 40170 Shah Alam. Maksud kegiatan ekonomi. Maksud, definisi dan konsep kegiatan ekonomi adalah kegiatan dan aktiviti yang mendatangkan nilai pulangan pendapatan sekaligus membantu menjana sumber kewangan dan membuka peluang pekerjaan. Terdapat 3 pecahan sektor melibatkan ekonomi utama di Malaysia. Antaranya ialah sektor primer, sektor sekunder dan juga sektor tertier. Bagi sektor primer contohnya seperti pertanian, pembalakan, perikanan. Sektor sekunder pula membabitkan sektor perindustrian termasuklah pengilangan, pembuatan atau pengeluaran akhir sekali, pelancongan, perdagangan, pengangkutan, perbankan dan juga pelancongan tergolong dalam kumpulan sektor tertier. Objektif projek. Yang pertama, mengeluarkan peserta daripada garis kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan kualiti prasarana asas. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan peserta. Yang keempat, mewujudkan peluang pekerjaan. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep prospek. Yang pertama, perumahan sedia ada. Yang kedua itu ialah 5 kawasan perumahan saya. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Yang keempat, kerjasama dengan agensi, sama ada kerajaan, swasta atau IPT. Pusat kegiatan ekonomi. Seperti dalam rajah berikut, itulah cadangan tapak pasar pagi saya. Okey, pemilihan lokasi. Lokasi perniagaan juga penting bagi memastikan tapak pasar pagi yang kita berniaga itu sesuai atau tidak. Kebanyakan pasar pagi yang sudah lama beroperasi menunjukkan lokasinya yang betul. Oleh itu, kita perlu memikirkan jarak lokasi pasar pagi dengan tempat kediaman kita supaya kos pengangkutan anda dapat dikurangkan. Keperluan perniagaan pasar pagi. Selain menyediakan keperluan untuk produk kita, ada beberapa keperluan yang kita perlu sediakan. Berikut adalah keperluan lain yang mungkin berguna untuk perniagaan kita. Yang pertama, lesen tapak niaga. Yang kedua, meja. Yang ketiga, kemah. Yang keempat, lampu. Yang kelima, generator. Yang keenam, alatan membungkus. Untuk permulaan, ada beberapa alatan yang kita boleh dapatkan secara pre-loved atau second hand. Ini akan menjimatkan perbelanjaan kita. Bila dah ada untung banyak nanti, bolehlah beli yang baru. Yang dekat sebelah saya ni, inilah contoh pasar pagi. Pengangkutan dan kemudahan awam. Kita juga perlu memikirkan apakah jenis pengangkutan yang kita mahu guna untuk mengangkut produk kita dari rumah ke lokasi pasar pagi. Jika modal berkurangan, kita boleh menggunakan pengangkutan yang sedia ada. Walau bagaimanapun, banyak kenderaan yang lama dan sesuai untuk mengangkut barangan. Kebanyakan kereta lama atau van harganya sekitar RM1,000 sahaja. Kemudahan awam bagaimana yang perlu kita titik beratkan sebagai peniaga yang akan berada di tapak pasar pagi lebih dari 5 jam. Ada beberapa kemudahan awam yang kita perlu beri perhatian. Antaranya adalah tandas, ruang solat, tempat parking.
Ketiga-tiga kemudahan ini penting untuk memberi keselesaan kepada kita sebagai peniaga dan pengunjung. Etika berniaga di pagi hari. Saja tambah. Bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian sesama peniaga, etika berniaga perlu dititikberatkan. Kita perlu ingat bahawa pelanggan yang berpuas hati akan kerap datang ke gerai anda dan membeli produk kita. Selain dari itu, niat yang betul untuk berniaga juga adalah penting. Keikhlasan berniaga bermaksud kita akan menyediakan produk yang berkualiti. Etika bersama peniaga lain juga penting. Janganlah disebabkan kita mengejar keuntungan, kita sanggup mensabotaj peniaga lain. Jika ada perbalahan kecil, sebaiknya diredakan secepat mungkin. Ia akan membawa lebih keseronokan untuk kita berniaga. Sambutan pelanggan. Sambutan pengunjung ke lokasi pasar pagi yang kita selidik perlu diperhati dan direkodkan. Jika produk yang anda ingin pasarkan sudah dijual oleh peniaga yang lain, kita perlu memerhati dan membuat kaji selidik jualan yang mereka perolehi sepanjang kita berada di sana. Jika terlalu banyak perniagaan yang sama, sebaiknya untuk kita mencari kawasan yang lain. Ataupun kita juga boleh menukar sedikit menu yang ingin kita jual. Jika kawasan tersebut mempunyai sambutan yang menggalakkan, tidak salah untuk kita mencuba jual sesuatu yang baharu. Alhamdulillah. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Sekian, terima kasih. Semoga cadangan projek pasar pagi ini dapat memberi manfaat pada kita semua. Okay, bye.